Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Berbahagia al-fadil Tuan Imam, tuan-tuan para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita ke atas kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang tak henti-henti dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat sihat, nikmat rezeki yang kita kalau nak kira tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu takkan terhitung banyak. Tapi yang kita nampak COVID-19 aja. Allah uji kita sikit sehingga hari ini belum selesai. InsyaAllah mudah-mudahan kita mempunyai sinar harapan untuk kita kembali kepada sedia kala. Sampai itu jangan kita lupa bahawa nikmat yang Allah beri kepada kita lebih banyak. Jangan hanya sedikit musibah ini kita tidak nampak kebaikan-kebaikan yang lain. Selalunya dia jadi legutu. Kan? Jadi legutu selalunya. Contoh dia macam keluarga laki bini. Bila dia berkelahi je, dia napi habis hak kebaikan laki dia selama ni. Duk nampak hak satu tak elok tu dia. Dia macam tu. Habis terpadam hak baik bila berkelahi. Janganlah begitu. Hak baik kita kena sebut, kita kena ingat atas kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan kita juga Allah bagi nikmat umur kita panjang. Kita dijauhkan oleh Allah daripada musibah yang sedang melanda, sehingga kita dapat berada sekali lagi, ada kita perasan ataupun tidak, kita berada di salah satu bulan yang dipanggil bulan haram, iaitulah bulan Rejab. Bulan Rejab adalah bulan yang ke-7 dalam takwim Islam. Takwim Masihi kita berada di bulan 2. Bulan Islam kita ada bulan 7 lah. Bulan 7. Sebab tu tuan-tuan jangan syok duk kira umur ikut bulan orang putih. Ikut bulan Islam. Bila ikut bulan Islam dia tua sikit lah. Dia tua sikit lah. Kan? Kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Bahagian daripada 12 bulan itu ada bulan-bulan haram.
Haram dengan makna mulia. Saya pernah cerita dah. Haram ni bukan makna haram macam haram arak, haram judi. Tapi haram dengan makna mulia. Tanah haram, Masjidil Haram, bulan haram. Bulan haram bukan haram makna tak baik. Ni pun kena faham. Ada orang tak faham sampai ketua tak pergi haji, duit banyak, kaya. Orang tanya awak, Pak Long tak pergi Mekah? Aku kan tak mau pergi. Aku ni nak pergi, kata, tapi kerana tanah tu tanah haram, aku tak mau. Kalau tanah halal aku pergi. Ni Pak Long bengong nama dia. Haram bermakna syaraf, mulia. Bumi yang luas terbentang dicipta oleh Allah. Allah Ta'ala pilih satu tempat untuk dimuliakan, diharamkan, iaitulah tanah haram, Makkah kan. Begitulah Allah cipta apa lagi? Manusia, merenyut manusia Allah Ta'ala cipta. Allah pilih di kalangan mereka orang untuk dimuliakannya, iaitulah Nabi SAW bagi umat-umat kita. Dan demikianlah Allah Ta'ala cipta masa bulan-bulan ni. Ada 12 bulan, dia pilih 4 bulan untuk dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan, saya peringat kerana marilah sama-sama kita muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tengok Allah muliakan Nabi, Allah suruh kita muliakan dia. Tidak. Tok Khatib tak tinggal tiap-tiap Jumaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa makna dia? Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berselawat serta salamlah kamu ke atas Nabi SAW. Nampak? Allah muliakan Nabi Muhammad, Allah berselawat, dan Allah suruh kita juga berselawat kata dia. Allah Ta'ala memuliakan tanah haram. Allah juga perintah kita memuliakan tanah haram. Kan? Dengan nak masuk tanah haram, hendaklah dengan berihram. Sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Tak boleh dengan seluar pentelun lajak pergi terus duduk macam pialuk sedap. Tak boleh. Kena muliakan dengan ihram. Sebab tu tuan-tuan, siapa masuk melepasi miqat tanpa ihram, dia kena dam. Sebab itu adalah peraturan untuk masuk tanah haram. Tempat lain tak ada yang kita disuruh pakai ihram. Nak pergi kan? Tak ada. Pergilah tempat mana pun tak payah pakai ihram, kecuali Makkah. Orang main Langkawi tak ada pakai ihram. Tak ada. Pergi Yellowstone tak ada orang pergi pakai ihram. Ihram warna kunyit ada, tengah-tengah pakai. Pertama belah padang Serah banyak lah. Tu hak dia lah. Baik. Maka bila Allah permuliakan bulan, maka kita juga hendaklah muliakan dia. Macam mana muliakan dia? Iaitulah dengan kita memperbanyakkan ibadat, mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW bersabda, Az-zamanu qad istahara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard
as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram war Rajabu madar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Allah sebut arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bulan apa yang dikatakan bulan haram itu. Kata Nabi, waktu berputar sebagaimana keadaannya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi Allah cipta. Lalu ditetapkan 1 tahun ada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan haram yang suci yang mulia. Apa dia? Kata Nabi lagi, yaitu 3 daripadanya berturut-turut. Dia duduk tu berturut-turut 3. Yaitu Zul Mutawaliyat, makna berturut-turut, yaitu Zulqa'dah. Baca dia Zulqa'dah. Tapi kita jadi Melayu Zulqa'dah. Zulqa'dah. Dia Zulqa'dah. Kan. Yang kedua wa Zulhijjati, Zulhijjah, kedua bulan haram. Yang ketiga wal Muharramu, bulan Muharram. Yang keempat apa dia? War Rajabu mudar allazi baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab, iaitu bulan yang terletak di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Tengah-tengah tu Rajab lah. Rajab wa Rajabu mudara baina Jumada wa Sya'ban. Baik, kita sudah berada di bulan Rajab. Maka hendaklah kita mempermuliakan bulan ini, kan? Dengan apa? Tak ada hadis yang mengkhususkan ibadat, tapi kan, ada riwayat yang suruh kita memuliakan bulan ini. Nak buat apa? Cara nak memuliakan bulan tak ada lain lah, iaitu dengan memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh. Apa dia amal soleh? Umum, no? Bersedekah, qiyamul lail, apa lagi, berpuasa, berzikir. Itu tanda kita memuliakan bulan Rajab. Dan tidak dikaitkan dengan apa-apa riwayat, kan, yang orang dok kata tak boleh puasa bila tak ada nas puasa Rajab, kan. Heboh juga, tak boleh puasa kerana nas yang palsu tu tak boleh. Kan ada kita tengok orang kata keluar hadis puasa sehari bulan Rajab macam puasa setahun, sebulan tak? Puasa 2 hari macam 2 tahun 3 hari. Sampai lagu tu puasa 5 hari main bulan puasa tak payah puasa dah, banyak lah puasa, no? Yang tu hadis palsu, tak ada hadis. Kita puasa kerana hadis tu, yang tu yang orang tak bagi. Habis maklum puasa ni pasal apa? Pasal memuliakan bulan Rajab, kan? Isnin Khamis apa kita puasa, ataupun qada ke apa ke, kerana nak memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pegang lagu tu sudah, no? Begitu juga kita bersedekah dan beribadat dengan ibadat-ibadat yang lain. Bila kita permuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permuliakan kita pula, no? Jadi kita berada di bulan Rajab dah hampir pertengahan, kemudian Sya'ban, lepas tu Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dapat berjemaah di masjid, no, untuk menunaikan tarawih. Sebab apa? Kerana golongan bapa-bapa dah mula ketak paut.
Dia kata tak boleh main masjid lagi, lepas ni jahanam lah. Nak kena jadi imam di rumah. Dia menerah sebulan. Tu pun lalas sekali. Jadi imam baca Fatihah. Dan seorang maklum saya tanya, duk tarawih hari tu lah. Tarawih. Siapa jadi imam? Pak Long imam. Dia baca apa? Dua rakaat qulhu dia kata. Tak apa baca apa pun. Yang penting Fatihah, ayat lepas tu dia nak baca apa. Yang tu dia boleh, dah tak sembahyang langsung. Tu yang makmum belakang bini dia pun kata, oh syoknya no. Suamiku imamku. Kata jak bercucu barulah boleh berimam dengan tu lelaki dia. Suamiku imamku. Macam-macam drama dah lalu. Lah drama tengah duk rancak rahimah tanpa rahim. Saya pun tertengok lah dah PKP tu ni tak jadi mana kan. Baiklah. Dan Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, berdoa apabila masuk saja Rejab, menunjukkan kemuliaan Rejab. Kata Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Minta Allah panjangkan umur kita dan lagi dengan Ramadan. Baiklah, tuan-tuan para jemaah yang dikasihi sekalian, kita sambung bacaan kitab kita jilid yang kedua dah, Riyadhus Shalihin ni. Ikut yang saya tanda last sekali 25 hari bulan 12 2020 kan. Bulan 2 dah mai, bulan 1 tak ada kan. Saya semua PKP gitu. Baik, muka surat 80, hadis yang ke-63. Kita nak sambung malam ni. Bab kita memelihara kehormatan kaum muslimin. Tuan-tuan, kalau kitab tu dia versi lain sikit, tengok nombor hadis tu dah, hadis 63. Dia ada tulis depan tu kan, hadis 63. Bismillahirrahmanirrahim. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi fahuwa fi zimmatillah fala yazlubannakumullah min zimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min zimmati bi syai'in yudrikhu summa yakubbuhu ala wajhi finnarin jahannam. Rawahu Muslim. Artinya daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersembahyang subuh pada waktunya secara berjamaah, kata ulama yang tafsirkan hadis ini, siapa, ini kata Nabi lah, siapa yang sembahyang subuh kan, pada waktu subuh kemudian dia berjamaah, maka ia berada dalam jaminan keamanan dan perjanjian Allah. Nabi kata, tuan-tuan, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, ramai-ramai macam kita duk buat tu, Allah jamin keselamatan dia hari itu. Allah jamin keamanan dia. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok Turki, dia arahkan rakyat dia ke masjid tengah Covid ni, subuh macam jemaat dengan jaga penjarakan lah.
Pasal apa? Pasal kita tak mampu untuk nak mencegah secara hakikatnya virus jenis COVID ni. Tak nampak. Kalau nampak boleh lari. Ni jenis tak nampak. Tuan-tuan nampak saya duduk tahun ni tuan-tuan nampak atas kepala saya banyak, lari balik habis lah, tunggu berapa hari. Tak nampak. Kemudian siapa yang ada virus tu pun tak tahu. Ketika ni siapa boleh menyelamatkan kita, bagi jaminan kepada kita boleh selamat daripada virus COVID ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ni Nabi habaq kat kita, macam mana kita nak dapat jaminan Allah yang kita akan selamat? Sembahyang subuh. Allah jamin orang tu dengan berjamaah. Kalau tak jemaah pun sembahyang subuh, jangan tak sembahyang. Balik habaq kat anak cucu kita. Nabi habaq nak aman, nak dapat jaminan Allah daripada COVID ni, lebih kurang lagi dua. Tapi Nabi tak sebut lah COVID, dia umum. Allah jamin dia hari tu kan, kalau dia sembahyang subuh berjamaah. Kurang-kurangnya dia sembahyang subuh. Tak sembahyang, orang ni tak ada dalam jaminan Allah. Jaminan Allah. Saya ada kawan saya seorang alim lah ni. Dia kata, aku kalau ada apa-apa urusan besar yang nak buat, kalau subuh tadi tak sembahyang subuh berjemaah, dia tak berani buat. Kerana takut tak dapat jaminan Allah. Kita pun tuan-tuan, lalu tu kalau ada urusan apa-apa tambah yang duk kerja pergi ke laut, yang duk cari ikan kerapu, ikan apa semua, buat nak jamu ustaz. Duk tengah laut, ombak apa semua, siapa yang boleh jamin kita di tengah-tengah lautan tu? Pro kita duduk atas laut tu, yang nak boleh jamin tak tenggelam tu siapa? Allah. Orang yang sembahyang subuh dijamin dia keselamatan dia. Tapi dah insya-Allah jangan pergi ke laut sampai tak ada sembahyang subuh, pergi dah. Pergi motong. Oh itu musim getah mahal. Ada yang tak ada subuh, lajak biar sampai pokok pun heran. Awak hang mengkek orang kan? Selalu hang duk sujud rumah ni, sujud depan aku. Dia potong pun kata kat perdu, ranting pun dia potong. Tuan-tuan, kenapa? Tak faham. Hak lok-lak lagi syok. Bukan takat pokok dia lajak pergi kebun orang potong. Jadi kita tak takut tak dapat jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peliharalah sembahyang subuh, tuan-tuan. Kita pun bila renung, bila kita duk susah, musibah, yang tu yang ni duk main, antaranya apa yang kita nak muhasabah? Cuba tengok kita selama ni dengan sembahyang subuh lah mana? Sembahyang tak? Bila dah sembahyang, duk jemaah tak sembahyang subuh ni? Kita nak Tuhan jaga kita, tuan-tuan. Nabi SAW habaq siap-siap dah kat kita, pelihara sembahyang subuh, sebaik-baiknya berjamaah, kita akan dapat zimmatillah, fi zimmatillah, Nabi kata, di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil berat nak kita tu, buat balik macam orang tua-tua kita dulu. Orang tua-tua kita dulu jaga sembahyang, jaga Quran, ni sebab benda ni benda yang akan mendapat pemeliharaan Allah. Sebab tu ada yang angkat anak pendam dalam kok, subuh tak mau pergi bagi sembahyang, bukan nak dera dah, tapi nak kepada Allah jaga. Kita boleh jaga diri kita dekat mana? Kita jaga kita dekat mana kita boleh jaga? Tuan-tuan, boleh pakai mask, boleh bawa jadah ni, saya tinggal rata ni yang keberapa tu. Kita boleh sanitize tangan. Itu yang kita boleh buat, tuan-tuan.
Nak memastikan kita terpelihara sungguh-sungguh daripada penyakit ni tak boleh, melainkan Allah yang pelihara kita. Allah jamin kita orang yang dia akan pelihara. Jadi buat hak Nabi kata ni. Bila lagi di saat-saat sekarang ni. Dan bukan saja benda Covid ni saja, apa pula. Kan? Dan kadang kita tengok bala tak henti-henti. Anak aksiden motor, kita menjaga masalah, kita buat kerja susah banyak. Ada saja. Cuba dengan ikhlas kita renung balik dalam diri kita, aku dengan sembahyang subuh ni macam mana? Tengok kan, subuh Allah sebulan sekali ataupun tak ada langsung, ataupun sembahyang pukul 8 kerak sampai langit matahari naik baru, patutlah kita ni kurang mendapat pemeliharaan Allah. Zimmah Allah tak ada kat kita. Salah satunya sembahyang subuh, tuan-tuan. Jadi kalau kita sayang pada anak-anak kita pada keburukan, nak Allah jaga dia, pastikan dia sembahyang subuh. Baik, man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah. Sesiapa yang bersembahyang subuh pada waktunya kemudian secara berjamaah, maka ia berada dalam jaminan, yakni keamanan dan perjanjian Allah. Dan Allah jamin, kata Nabi. Kemudian sabda Nabi lagi, dengan itu janganlah sampai Allah menuntut sesuatu kepada kamu dari jaminan perjanjian. Kita boleh buat apa? Kita boleh jamin teramana diri kita? Tak boleh. Macam saya kata tadi, kita boleh kata ialah kita jaga kita, tapi sebenarnya Allah yang jaga. Jangan sampai meninggalkan sembahyang subuh kerana sesungguhnya sesiapa yang dituntut oleh Allah daripada suatu jaminan perjanjian untuk tentu akan tercapai berlaku. Kemudian Allah menyungkurkan mukanya ke dalam api neraka kalau tinggal sembahyang subuh. Kan, dunia Allah tak jamin, akhirat neraka, subuh dan sebagainya lah. Kan, sembahyang yang lain lah. Dan beri keutamaan tepat waktu dan berjamaah ni subuh. Seboleh-boleh, tak boleh ada uzur hal apa, tak apalah, sembahyang juga, jangan tak sembahyang langsung. Cuma tadi yang kata sembahyang subuh berjamaah, pendapat ulama, matan hadis tu ialah salatus subhi, sembahyang subuh. Kan, maka dengan berjamaah ni lagi lah. Sebab apa? Ada hadis lain sebut al-jama'atur rahmah. Kita berjamaah berhimpun beramai-ramai ni akan turun pada kita rahmat Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita sibuk macam mana pun rasanya waktu subuh kita tak sibuk kan, cuma sibuk nak lena lah. Kan bangkit awal, sembahyang dulu subuh dulu, habis lain waktu tak dan jemaah subuh bagi dan kita bagi dan hak lain pun kenalah, tapi janganlah sewenang-wenang kita tinggal jemaah subuh, khususnya bagi orang lelaki-lelaki lah yang dituntut berjemaah. Orang perempuan tak dituntut, tapi kalau dia pun amal tak ada masalah, silakan. Dapatlah juga kelebihan tu. Baik. Pengajaran hadis 1. Orang Islam disuruh sembahyang 5 waktu berjamaah kerana terdapat fadilat-fadilat yang khusus lagi banyak daripada sembahyang jemaah ni, banyak kelebihan dia. Banyak pahala pun tak sama dengan sembahyang seorang, 27 kali ganda pahala daripada kita sembahyang seorang di rumah. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada hadis yang tunjuk Nabi sembahyang seorang. Kecuali hak sunat lah, sunat kita disunatkan buat seorang-seorang di rumah. Sembahyang fardu Nabi sembahyang di masjid. Sembahyang sunat kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah suruh
suka, hadis riwayat Sayyidatina Aisyah, Nabi suka sembahyang, Nabi tidak suka sembahyang berjemaah di masjid kecuali yang fardu, yang sunat dan sembahyang rumah. Sampai ke akhir hayat dia. Kerana apa? Di sebalik sembahyang jemaah itu banyak fadilat kelebihan dia. Daripada kita kita duduk dalam masjid sampailah kita balik, tak henti-henti pahala dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah cerita banyak kali dah. Yang kedua, orang yang menunaikan sembahyang 5 waktu, khususnya sembahyang fardu subuh, maka ianya tetap berada dalam jaminan, yakni tanggungjawab Allah, pemeliharaan Allah sepanjang hari. Sepanjang hari itu kita duduk di mana apa kita buat pun, kita berada dalam jaminan Allah. Kan? Kita bekerja, kita ada urusan, kita ada apa nak buat, kita dijamin, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan sembahyang subuh ni sedaya upaya kita jangan tinggal berjamaah. Dan tuan-tuan percayalah, kalau sembahyang subuh kita berjamaah, sembahyang lain mudah untuk berjamaah. Cukup mudah. Tapi kalau sembahyang subuh tak boleh main sembahyang lain lagi, dia jadi susah. Kalau siapa boleh main sembahyang subuh jemaah tu, waktu-waktu lain pun lepas tu dia akan jadi mudah bagi dia. Banyak kelebihan. Dan yang ketiga, setiap orang yang menginayai atau menghalang seseorang dari ibadat, nescaya ia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dilemparkan ke dalam neraka. Kan? Jangan kita sampai, saya sebut tadi, jangan sampai meninggalkan sembahyang subuh, kerana sesungguhnya sesiapa yang dituntut oleh Allah daripadanya satu jaminan perjanjian, tentu akan tercapai, kan? Dan sampai habis itu. Kita jangan halang orang untuk melakukan ibadah salat. Amin. Kemudian hadis yang kedua malam ni, iaitu 64. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu adalah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam dengan orang Islam, dia bersaudara. Ada hubungan kekeluargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, adik-beradik. Baik. Kemudian tidak boleh ia menzalimi orang Islam yang lain. Tak boleh, haram menzalimi orang lain dengan apa cara pun, sebab akhu, saudara. Atau membiarkannya dizalimi, tak boleh juga kita biar saudara Islam kita tu dinayai, dizalimi. Kena tolong, kata Nabi. Sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya, nescaya Allah akan memenuhi hajatnya. Kita nak Allah tunaikan hajat kita. Apa hajat kita? Banyaklah. Kita kalau lu rajin tunai hajat orang, Allah akan tunaikan hajat kita. Jangan kita duk minta ke Allah tolong kita, tolong, tapi kita tak pernah tolong saudara Islam. Ni PKPB ni kawan kerja tak boleh, pelanggan tak ada, kita sebelah rumah tengok saja, pilah hantar
beras ke, gula ke, minyak nyok ke, kat dia apa. Pasal apa? Kita nak selesaikan hajat dia, apa keperluan dia, kesusahan dia. Untuk nak cari selain daripada pahala, kita nak cari supaya hajat kita pula Allah Ta'ala tunaikan. Jangan kita persia-siakan peluang yang Allah Ta'ala bagi. Sikit kita tuan habis hadir ni. Dan sesiapa menolong seseorang Islam lain untuk melaksanakan daripada satu kesalahan, nescaya Allah akan melaksanakan daripadanya kesusahan dan penderitaan hari kiamat. Jangan kita duk tolong orang buat kesalahan. Sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya, nescaya Allah akan memenuhi hajatnya. Dan sesiapa menolong seseorang Islam lain untuk melepaskan, untuk melepaskan kurbatan, untuk melepaskan kesusahan, daripada satu kesusahan, nescaya Allah akan melepaskan daripada kesusahan dan penderitaannya hari kiamat. Kita ada saudara Islam, kita susah, kita lepaskan dia daripada kesusahan tu. Kita akan dilepaskan oleh Allah kesusahan di hari kiamat. Banyak susah kita nak kena hadapi di hari kiamat esok. InsyaAllah Tuhan akan lepaskan kita. Pasal apa? Kita waktu hidup atas dunia rajin duk melepaskan kesusahan orang lain. Kesusahan orang lain. Sebab tu Allah bagi jadi, ada miskin, ada kaya, ada senang, ada susah, ada yang bahagia, ada yang derita di kalangan kita ni. Semua tu ada kebaikan untuk kita. Tu Allah nak bagi kebaikan kepada kita. Kita tolong mereka. Kemudian, dan waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup keaiban seseorang Islam, nescaya Allah akan menutup keaibannya di hari kiamat. Kita tahu kawan kita ni ada masalah, anak dia lagu dulu ni, kita tahu semua cerita, tapi kita tolong tutup. Orang tanya, okey kak kawan, alhamdulillah, okey. Kita bukan orang yang suka duk buka keaiban orang. Tolong tutup lagi ada. Isu di akhirat Allah tutup keaiban kita. Kita semua ada keaiban yang orang tak tahu, dan kita tak mau orang tahu. Tak mau orang tahu keaiban kita. Di akhirat isu, atas dunia jangan duk buka keaiban orang. Bersembang jangan duk bersembang, duk buka cerita-cerita tak elok saudara Islam yang kita tahu. Kadang-kadang yang tu dia jadi, tahu tak, dunia hari ni hak tu dia yang cepat viral. Hak keburukan saudara. Yang ni yang cepat viral. Bukan nak tutup lagi. Media ni jadi ruang untuk pakak-pakak nak buka keaiban orang lain. Ni Allah sedang uji kita. Allah nak tengok kita nak tutup ke nak buka. Nak aib dia di akhirat esok, Allah tutup ke Allah buka. Sebab tu Allah bagi jadi banyak benda yang kita boleh bercakap, kita boleh ulas, kita boleh kita tak sedar. Lebih baik kita tutup. Kalau buka pun tak ada untung apa. Buka keaiban orang apa untung? Untung dia nampak lagu kita baik lah, takat dua lah orang jahat. Tapi kesan dia di akhirat esok amat malam. Tutup bah. Kita tahu orang macam mana, orang ni macam mana, masalah keluarga dia kan? Kita tolong tutup. Itu tanda persaudaraan. Orang yang benar-benar al-muslimu akhul muslim. Kita sama adik-beradik kita, gamak kan Nabi duk cerita kat orang keburukan rumah tangga kita? Tentu tak. Begitulah dengan orang Islam yang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pengajarannya ada 4 saja. Seseorang Islam adalah bersaudara antara satu dengan yang lain. Yang kedua,
setiap orang Islam berkewajipan menolong saudaranya sebagaimana yang ditimpa kesusahan. Dan yang ketiga, seseorang Islam tidak boleh mendedahkan keburukan saudaranya kepada orang lain, bahkan ia wajib merahsiakannya. Dan yang keempat, Islam adalah agama yang mengutamakan perpaduan, persaudaraan, tolong menolong dan lindung melindungi daripada kemungkaran sama-sama, supaya semua dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua hadis yang menceritakan kepada kita tentang kewajipan kita untuk jaga kehormatan kaum muslim. Pasal apa dia buat hadis sembahyang subuh tadi? Sembahyang jemaah kan, bila mai kan. Dia jemaah ni maknanya ramai makna kita berjumpa, mengeratkan ukhuwah Islamiah. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua tadi ni disuruh kita tutup aib, disuruh kita menolong orang yang susah, apa semua. Dia itu semua menunjukkan tanda-tanda keimanan kita yang orang Islam adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Bilakah terbuktinya keimanan itu? Sikap kita dengan sama-sama kita lah, itu yang menentukan keimanan, kesempurnaan iman kita. Jadilah zakat tu, insyaAllah kita sambung pula nanti hadis yang ke-60, hadis yang ke-66. Tuan-tuan tolong tanda lama. Pasal Tok Guru tanda banyak, kita jadi penin. Kitab ni berapa tempat saya baca tu? 2-3 Masjid Makmur Kulim, gimana lagi satu tu. Jadi duduk dalam pen tak bawa pula. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kita dapat terus beribadat, terus mengaji, dan dapat bertemu dengan Ramadan sekali lagi insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatihi al-a'da. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.